Baik, muka surat 76 dia kata masalah jima' isteri dengan bermacam-macam kelakuan itu harus pada syarak. Bulan lepas saya kata, saya saja dekat tuan-tuan, saya kata patut tak patut saya baca benda ni. Tuan-tuan teks saya beritahu patut tak patut baca. Pakai teks berjabu. Dan saya dapati ada dua geng. Yang dua teks masuk ni ada dua geng. Satu geng veteran dia panggil. Geng veteran ni boleh kata semua sama, senada. Dia kata tak payah baca aku benda tu. Dia kata benda common on tu lah. Nampak? Satu grup lagi duk teks masuk ni, geng nakai. Geng nakai ni geng muda sikit. Dia kata apa? Dia hantar teks tu kira nampak macam serius macam tu. Tapi saya tahu dia pun nakai. Lepas tulis dia kata ustaz kena baca sebab yang nipu ilmu. Dan sebenarnya tajuk ni tak ada apa-apa pun, saya gempang saja lebih. So saya baca tajuk ni bagus. Satu hadis yang kita boleh tengok dari banyak angle. Bukan kita nak tengok dari angle tu saja, tapi kita nak tengok satu angle lain yang saya kata kena baca. Baik, cuba kita tengok. Dia kata jima' isteri ni boleh macam-macam cara. Maka jima' isteri itu macam-macam kelakuan seperti daripada depan, daripada belakang, daripada tepi, kiri kanan, telentang, terterak, ni semua macam-macam. Dia kata boleh. Maka semuanya itu diharuskan oleh syarak, asalkan jangan menyimpang jima' itu ke lain daripada faraj. Okay, that's it, clear. Okay. Baik, bermula dalil yang menunjukkan harus jima' isteri dengan macam-macam kelakuan itu ialah ayat Quran. Hak kita baca dah itu. Bermula hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada satu lagi hadis dia bawa mai. Yang ni yang menarik, tonton dengar elok. Dia kata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Yang ni bagus. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Dia anak Abbas, Nabi anak Abdullah. Abbas dengan Abdullah dua beradik. Nabi dengan dia jadi first cousin, sepupu betul. Katanya telah mai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak mengadukan hal yang telah berlaku ke atas dirinya. Umar ni, tuan-tuan, sahabat yang kedua besar di tepi Nabi selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas Abu Bakar, Umar. Kalau kita nak cerita pasal hebat Sayyidina Umar ni, banyak cerita. Ayat turun pasal dia saja pun bukan sikit. Banyak benda Umar bagi idea tu Tuhan endorse sebagai satu yang diterima. Hebatnya Sayyidina Umar ni. Di antara yang popularnya apa dia, tuan-tuan? Apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ni? Bapa munafik di Madinah. Jangan tanya apa Abdullah bin Ubay bin Salul buat ke Nabi, tapi tuan-tuan tanya apa yang dia tak buat dekat Nabi. Serba kejahatan dia buat dekat Nabi ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tak mengaku kata dia kafir, dia kata dia Islam, tapi dalam masa yang sama pepat di luar, runcin di dalam. Nabi tak tahu kan Abdullah bin Ubay bin Salul ni macam tu? Nabi tahu. Tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang manusia yang dia kira last sekali baru dia nak fikir nak doa apa tak elok ke apa ke. Terai habis jalan nak terima satu orang ni sebagai orang baik. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi nak semayang mayat dia. Sebelum daripada tu, anak dia dekat dia duk nazak ni, dia kata ke anak dia, hampir dekat rumah Nabi, minta kamis hak Nabi pakai ni, minta buat kapan aku bila aku mati. Selama umur hidup dia
Nabi lah orang yang dia paling benci di atas muka bumi. Tiba-tiba dekat nak mati dia, jubah Nabi dia minta nak buat kapan dia. Tengok yang kata manusia ni. Nabi bagi yang kata Nabi ni, apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul tak buat kat dia, Nabi bagi baju buat kapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nak pergi semayang pula mayat dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahan. Dia kata, ya Rasulullah, tuan tahu tak ni siapa ni? Nabi kata, aku tahu. Nabi kata apa? Kalau sekiranya aku kena minta dekat Tuhan 70 kali baru Tuhan nak ampun dia, aku akan minta. Nabi kata. Masya Allah tuan-tuan. Macam ni punya manusia kita nak jadikan musuh kita. Macam ni punya manusia hadis dia kita nak jadi penentang utama. Macam ni punya manusia kasih dia kepada kita tak ada nilai harga dia, tak boleh beli kasih dia. Tiba-tiba macam ni punya manusia kita nak menentang dia. Nabi nak semayangkan juga mayat dia. Umar kata jangan. Nabi kata kalau aku kena minta dekat Allah 70 marrah, 70 kali baru Allah nak ampun dia, aku akan minta 70 kali. Nabi SAW nak semayang juga dan dia semayang. Turun ayat, Allah tegur Nabi. Allah kata next time jangan lagi orang macam ni, jangan kamu semayang mayat dia. Ayat tu turun muafaqah dengan pendirian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ni hadis ni nak cerita Sayyidina Umar. Maka hal yang telah berlaku kat atas Sayyidina Umar itu menjadikan dia bimbang hati. Pada perasaan Umar sudah jatuh dia dalam satu perkara yang salah di sisi Allah. Umar ni satu hari dia sudah buat satu benda, dia rasa macam benda dia buat tu salah. Dia rasa macam dia ni guilty sangat. Dia rasa macam dia ni berdosa sangat dengan Allah. Bila sampai dia kepada Nabi SAW, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, binasa saya. Ni yang kata sahabat Nabi ni, dia buat satu benda yang kemudiannya dia fikir-fikir macam salah benda dia buat ni. Dia rasa macam dia berdosa sangat dengan Allah. Dia bicari Nabi. Yang ni yang saya kata satu angle kita nak tengok, kita adakah jenis macam tu? Bila kita buat satu benda kita rasa macam betul tak betul benda ni dari segi agama, aku ada kita ingat macam tu, ataupun kita ni membujung lalu melentang patah. Kita tak pernah persoal benda dosa pahala. Masa kita jahil dulu, kita bubuh 100,000 dalam ASN, ASB. Tiba-tiba mai satu masa duk bunyi here and there, orang duk bercakap kata ni ada masalah lah, ni pelaburan tempat lagu tu lagu ni lah, security apa council apa duk bagi tahu, kita jadi serabut. Ada tak kita rasa serabut benda tu? Tengok balik 100,000 buah ni dah jadi 300 ni. Lah, aku tak tahu ni kalau salah ni pak tanggung, aku tak tahu. 300 aku tanggung. Hari ni dulu lain. Dulu orang buka labur kita ada banyak mana kita kerja masuk, dia duk main pulangan bagus. Tiba-tiba akhir-akhir ni dia duk bunyi macam tu. Tonton buka apa website Dr. Zaharuddin. Pernah dengar nama Dr. Zaharuddin? Dr. Zaharuddin.net dia punya tu. It's very good. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang muamalat Islam, itulah rujukan yang baik. Sebab dia specialize di dalam bidang muamalat Islam. Tuan-tuan buka tengok. Dan dia bincangkan benda-benda yang keren, yang bersifat semasa, tentang segala benda yang melibatkan tentang ekonomi, tentang cara buat duit, tentang forex, tentang tuan-tuan, zaman lah ni kalau siapa main abang kata ni main ni boleh dapat duit, kita memang pergi ya. Tayak bom dalam poket sat. Yang ni loh. Pasal apa? Pasal duit. Betul tak betul? Dengan pula duk dengar lah ni Kelang ni duk tutup, Kelang ni duk shutdown, sana kena retrench, sini kena paksa ambil VSS. Yang kita bini duk ada dengan anak, duk ada 4 orang di rumah dengan bank commitment.
Rumah nak kena bayang, dengan kereta nak kena bayang, dengan susu anak, dengan diapers anak nak kena beli, dengan apa? Hang nak main abang kata duit ni haram, duit ni apa? Hang piar dah. Betul tak betul hak kita kata ni? Yes. Kita dah duduk dalam zaman di mana kita rasa kalau nak ikut ni, aku susah siapa nak tolong. Aku senang sikit hampa duk main abang hak tu haram, hak ni haram. Ni kalau aku susah ni, susu anak ni tak, anak nak minum susu, siapa nak bagi duit kat aku? Hampa tahu nak main abang hukum ya kat aku. Hukum tu haram, hukum ni haram. Pala bapa hamba haram. Dia rumah. Dia nak main hangat. Pasal apa tuan-tuan dia jadi ketua? Pasal apa? Pasal duit. Duit punya pasal. Dia boleh jadi sasau. Bila duk buka ni Dr. Zaharuddin ni, zaharuddin.net ni tuan-tuan, dia duduk di dalam panel syariah bank negara. Dia dari segi credibility, dia mempunyai credibility. Dr. Zaharuddin ni, dia ni tuan-tuan sendiri carilah dia ni siapa. Tuan-tuan, kalau dia ni cikai, tahu cikai? Kalau dia ni cikai punya kaki, bank negara tak ambil dia untuk duduk dalam panel syariah. Berapa banyak bank yang dia ada di dalam panel syariah, dan dia bukan duduk makan duit buta. Dia very outspoken. Dia akan voice out benda-benda ni. Dia akan cakap dalam mesyuarat. Dr. Zaharuddin ni satu orang yang cukup bagus. Kita pergi baca, dia duk main ketak dada. Alamak, dia ni duk abang kata ini pula. Dia duk cara sebut tu, alamak. Alamak, dia kata main apa, nak main haram pula kata. Silau itu kalau belanja habis bang dulu berutar haram tak apa. Tuan-tuan, dengan duit ni tuan-tuan, jangan buat cerita. Cakap cengih macam mana pun mai tang duit lembek. Sarban punya duk kepai bagus macam mana pun mai tang duit dia tongkai jatuh dia bau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang nak duit tapi nak jaga soal hukum hakam. Alright, balik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia manusia jenis macam ni. Dia sudah buat satu benda, lepas tu dia rasa guilty, dia rasa bersalah, tak senang tidur dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata apa? Dia kata, sudahlah hamba binasa ya Rasulullah, habislah saya jahanamlah saya. Dia kata, yakni sudahlah hamba jatuh dalam perkara yang membinasakan. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah buat satu benda, kira habislah saya. Dia kata, dengan sebab dosa perbuatan hamba itu, ni benda yang saya buat ni, saya yakin benda ni berdosa, salah. Okey. Qala hawaltu rahli al-lailah. Dia pergi habang dekat Nabi. Dia kata, hawaltu rahli al-lailah. Kata Nabi SAW tanya dia dulu. Nabi kata, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan kamu kata kamu rosak, kamu binasa, wahai Umar? Qala, kata dia, hawaltu rahlil lailah. Dia kata, telah hamba palingkan dan hamba pusingkan kenderaan hamba ya Rasulullah. Tu untuk tu aja kah. Dia sebut rahli, rihal. Rahli ni maksud apa? Kenderaan. Dia kata, habislah saya sudah buat satu dosa besar. Nabi kata, apa benda hang buat apa? Dia kata, saya ni sudah pusing kereta saya. Weh, cakap tu, saya dah pusing kenderaan saya, kereta saya. Yang ni isteri hamba telah hamba terbalikkan dia, dan hamba jimat akan farajnya tapi daripada belakang, umang ni. Dia sudah buat macam tu. Tak terang dia pakat duk senyum semua dah. Itu kata faham. Jadi tak usah terang. Maka apabila sudah habis, dia kata dah selesai dah apa semua, terfikir hamba akan pekerjaan yang demikian itu salah. Malam tu tak apa satu dia dah kena suk gearbox ke tak tahu. Dia sudah naik share, dia sudah kalih kenderaan dia.
Bila dah sah lerah selesai semua, duk main takut. Pasal apa yang aku pergi buat dulu tu? Tak apa ke? Tak jadi salah ke benda ni? Dia merah pelah. Lambat cerah. Dia nak terkam pi, dia nak cari Nabi SAW. Dia pergi cerita benda ni kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Kerana aku rasa tidak layak bagi orang yang laki isteri buat macam tu. Dia pergi habaq dekat Nabi, saya sudah buat benda ni, saya rasa apalah saya ni, tak sepatutnya satu suami pergi buat dekat isteri macam tu. Itu cerita dia. Qala, kata dia, falam yurad alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Umar itu, maka tidak dijawab oleh Nabi. Bila Umar mai confess, mai luah rasa bersalah dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak respon. Nabi buat sengap ya, macam tu aja. Kerana belum turun hukum itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu angle kita nak ambil dalam hadis ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau kita bukan ahli dalam bidang tu, orang mai tanya kita, kita kata wallahu alam, kita tak tahu. Kata wallahu alam tu ilmu. Kita kata kita tak tahu tu ilmu, daripada kita pergi rempuh jawab juga, sedangkan kita samar-samar tentang benda yang ditanya kita. Kita rempuh jawab tu menunjukkan kita tidak berilmu sebenarnya. Nabi SAW sendiri, apabila Umar mai tanya dia benda tu, Quran belum turun lagi tentang hal ni, Nabi tak jawab. Amanah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala fa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kata dia, kata Ibnu Abbas, maka tidak lama diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat ini, menunjukkan atas ketiadaan salah jima' isteri dengan apa kelakuan sekalipun. Ayat kita baca pada bulan lepas, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bermula isteri kamu itu tempat kamu tanam benih anak, maka datanglah oleh sekalian kamu akan tempat benih itu mengikut kehendak kamu. Tuhan bagi tahu isteri tempat orang lelaki tanam benih. Tuhan kata buatlah macam mana pun, yakni jimaklah akan sekalian isteri kamu itu mengikut kelakuan dan peri yang kamu kehendaki. Maksud mudahnya apa? Ikut kreativiti kamu, kan? Ini ada urai panjang-panjang. Kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peri jima' yang halal dan yang haram. Maksudnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah. Nabi bagi satu guideline. Nabi kata, hadapkan dia kepadamu ataupun belakangkan dia, buatlah macam mana pun, buatlah sesuka hati kamu, janji jima' pada faraj. Nabi kata, dan takut olehmu jima' pada dubur dan pada ketika isteri kamu haid. Ini dua saja jaga, yakni jangan sekali-kali kamu gasak. Dia tulis di sini, ya Allahu akbar, kasak betul Syekh Idris Marbawi ni, kan? Ni siapa ada kitab tengok saya, betul tak betul saya baca. Dia kata yakni jangan sekali-kali kamu gasak jubur isteri. Kasak ni ayat ni, astagfirullahalazim. Maksudnya jangan pakai jalan belakang, itu lembut sikit begitu. Dan jangan jima' masa ia datang haid, maka keduanya itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. That's it, habis. Okey, kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib.